Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 36 baris 5 daripada bawah. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata, dan adalah marah itu seperti anjing perburuan, dan hanya saja dikehendaki dengan memecahkannya itu ialah mengajarnya hingga mengikut ia akan akal dan akan syarah. Masih lagi sambung pada perbahasan sifat yang ketiga, iaitu pada menyatakan marah. Maka dia memberikan jalan keluar untuk seseorang itu tidak bersifat dengan sifat marah, yang mana sifat marah merupakan salah satu daripada sifat mazmumah. Salah satu daripada sifat mazmumah. Jadi sifat marah ni dia tidak boleh hilang secara 100%, seperti mana kata musannif rahimahullah ta'ala dulu. Cuma kita naknya ialah kurang marah. Sebab kalau habis marah tu tak ada langsung taklis juga. Sebab nanti kita tidak akan melakukan kewajipan-kewajipan yang sepatutnya dilakukan. Antaranya contohnya kita perang, perang pada orang kafir, kita tak sanggup nak bunuh orang kafir. Sebab tak ada perasaan marah tu. Nak bunuh dia pun, kesian. Kesian ke orang kafir. Tu kita, kalau perang sungguhlah, ni bukan perang pun Malaysia ni. Ni kalau perang sungguh, berbunuh-bunuhan ni, perang sungguh macam Nabi SAW. Tu perlu ada lah sifat marah tu. Sekarang ni dia bukannya nak hilangkan terus sifat marah, tapi nak kurangkan sifat marah, yang mana dengan sifat marah itu kita marah ikut dia je. Ikut dah marah itu, ikut nafsu. Sikit-sikit marah, dia panggil barat. Itu yang kita nak keluarkan. Bukannya kita nak menghilangkan terus sifat marah, tapi nak mengurangkan lagi sifat marah yang membuah-buah. Maka dia kata, sambung kata musannif, masih lagi langkah yang pertama. Dia ada 3 tak silap, sambung ke surat sebelum. Ni salah satu, ni yang pertama. Kemudian sambung yang pertama lagi, dia kata, dan adalah marah itu seperti anjing perburuan. Makna liar. Bila anjing perburuan ni, bila kata anjing, makna dia tu dahsyat lah. Orang anjing tu dia tu liar. Asalnya liar lah anjing tu.
Tapi bila kait dengan anjing perburuan, mana anjing tersebut kita boleh jinakkan. Mana marah ni kita boleh kontrol sebenarnya. Bukannya main marah itu ya. Marah ni kita boleh kontrol seperti mana anjing perburuan. Bila kita nak buru, kita bawa keluar dia, kita arahkan dia untuk bau, dia pun bau. Kalau kita tak mau guna dia, dia pun kita pun simpan dia, dan dia pun tak ada masalah apa. Itu anjing perburuan. Itu juga marah dikategorikan ataupun diserupakan dengan anjing perburuan. Sebab apa? Sebab dia mampu dijinakkan. Maka marah ni kita perlu jinakkan, kita perlu turunkan, kita perlu kurangkan. Maka kata musannif rahimahullah, dan hal biasanya dikehendaki dengan memecahkan marah tu. Memecah tu bukan menghilangkan terus, tapi mengurangkan. Lagu mana? Iaitu mengajar seseorang hingga mengikut ia marah tadi akan akal dan akan syarak. Sebab dua benda ya. Dalam dunia ni dua benda sahaja yang kita hukumkan, sama ada pada akal ataupun pada syarak. Jadi kalau ikutkan marah ni, kita kena tundukkan, kita kena rendahkan, atau kita kena kontrol dia di bawah panduan akal dan syarak. Mana dia bukan luar batasan syarak, dia bukan luar batasan akal. Mesti dia itu berada di kawasan masih lagi kategori dia orang berakal dan masih dalam perintah syarak. Mana dia buat lebih daripada itu luar batasan akal dia, dan itu bercanggah dengan syarak. Maka dia kata, maka bergerak-gerak ia marah tadi dengan sebab petunjuk daripada akal. Marah tu membuat daripada mana? Marah tu membuat daripada sifat daripada akal. Daripada akal. Dengan mana akal kalau tidak membuat nafsu dia, marah pun tak akan timbul. Tapi sebab apa marah timbul? Sebab akal dia suruh. Akal dia suruh, hati dia kehendak. Akal dia kehendak nak marah, dia pun marah. Maka marah sungguh lah. Bila marah sungguh jadilah marah. Dan syarak, ya ini sebab petunjuk daripada akal dan syarak. Ni contoh, ni tertib selepas mengajar. Dia kata tadi mengajar hingga mengikut ia marah akan akal dan akal syarak. Kemudian maka bergerak-gerak ia marah tadi dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak. Bila kita ajar dia di bawah panduan akal dan syarak yang bagus, yang sejahtera, maka dia pun bergerak, dia pun berlega di kalangan perintah syarak juga, di bawah perintah syarak dan juga akal, dengan makna dia tidak melampaui batas. Bila kita ajar dia tak melampaui batas. Tapi bila kita tak ajar dia berlegar-legar seperti anjing, maka dia boleh marah bila-bila saja, tak tentu arah pun boleh marah juga. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan diam ia marah tadi dengan sebab petunjuk daripada keduanya, daripada akal dan syarak. Jadi marah boleh bergerak, mana boleh berfungsi, dan boleh diam, boleh tidur sekejap dengan sebab petunjuk akal dan syarak. Jadi kalau kita marah, bila kita marah di luar batasan akal dan syarak, makna kita marah mengikut nafsu. Kita marah mengikut hawa nafsu. Bila mengikut hawa nafsu, makna kita ada sifat mazmumah dalam hati yang namanya marah. Itu yang kita nak elak tu. Jadi syarak menuntun supaya kita marah ikut keadaan, bukan marah ikut dan kita. Dan tiada menyalahi ia marah akan kedua, yakni kedua akal dan juga syarak tadi, seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuan anjing tadi. Jadi anjing perburuan dia buru tu sebab apa? Sebab tuan dia suruh. Kalau tuan dia tak suruh, ada dia nak buru? Tak ada. Ada dia nak bergerak? Tak ada juga. Begitu juga marah itu akan bergerak dengan sebab tuntutan daripada akal, dengan sebab tuntutan daripada syarak, barulah kita selamat. Kalau kita tidak berdasarkan akal dan juga syarak, tapi dengan hawa nafsu, maka akan binasalah kita dengan sifat marah tadi. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan yang demikian itu mungkin, iaitu yang demikian itu demikian menurunkan sifat marah tadi, mungkin yang ni boleh jadi, bukan mustahil lah.
Bukan bermaksud kalau kita ada sifat marah, oh mustahil nak turun ni, payah. Tak boleh. Seperti mana contohnya orang ketagih sesuatu, dia nak hilangkan ketagihan tersebut, dia boleh didik. Dia boleh kurangkan sikit demi sedikit. Itu juga marah. Marah asalnya dia membuat-buat, kita boleh didik dia sikit sampai ke tahap minimum. Nabi SAW kalau marah, dia akan naik satu urat di dahi dia. Dan Nabi dan para sahabat akan perasan kata Nabi SAW ni tengah marah. Jadi Nabi SAW pun boleh kontrol marah. Dia tidak terlalu batas, melampaui batas memarahi seseorang. Atau dia marah pada sahabat pun, dia tidaklah marah sekuat-kuatnya, dia tidaklah marah ikut nafsu dia, tidak. Bahkan dengan batasan akal dan syarak yang ada. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, mungkin tadi dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya, pada mengajar marah tadi. Lagu mana kita ngajar, dan iaitu bersungguh-sungguh pada mengajar tu ialah membiasakan akan lambat marah satu. Macam mana kita nak biasakan marah ni, kita kontrol, iaitu kita lambat marah. Marah tu ada tapi lambat sikit. Sudah okey tu. Biasanya kalau orang sifat marah ni, dia terlalu marah, bila berlaku sesuatu atas dia, marah lalu. Dia tidak kontrol lah, tak ada bantah. Ni boleh mari penyakit baran dan sebagainya. Marah. Sebab tu Nabi SAW apabila sahabat Nabi SAW minta nasihat, sahabat Nabi SAW ulang 3 kali, la taghdab, jangan marah. Mana seolah-olah jangan marah tu satu ibadat pula. Satu ibadat yang boleh buat bila mana? Bila kita kuasa. Kita kuasa nak marah tapi kita tahan. Itu yang hebat. Itu yang melambatkan marah. Boleh marah tapi kita tahan. Itulah kita didik dan mengajar supaya kita tidak marah cepat. Bukannya tak marah langsung, tak marah cepat. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan membiasakan apa tu? Tak nampak. Dan membiasakan apa tu? Memangkas, memaafkan. Tak ada. Dan membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam. Dan membiasakan memaafkan nokta. Yang kedua, biasa maaf orang. Ni dia panggil cara untuk elok marah. Pertamanya lambat marah. Lepas tu yang kedua, membiasakan memaafkan. Memaafkan orang yang membuatkan kita marah. Ni payah. Tak ada dia minta maaf, kita maaf dah. Payah. Kalau ada jenis sifat gini, wali ni. Zaman sekarang lah, kalau ada sifat lagu ni wali dah. Zaman dulu memang biasa dah gini. Tak ada dia minta maaf, dah maaf dah. Itu tasawuf. Tasawuf ni mengajar kita supaya membaiki diri tanpa melihat orang. Payah. Sabar payah juga. Mari sesuatu tak cakap apa, tak mengut apa, sabar je. Tahan daripada merungut, tahan daripada bercakap-cakap, tahan daripada memprotes takdir Allah Ta'ala, tahan daripada marah Allah Ta'ala. Tu sabar tu. Mari musibah apa-apa, relax. Dia tak cepat marah, dia tak cepat terking. Tu sabar tu. Jadi kalau sifat marah itu ada, maka automatik tak boleh sabar. Kena sikit marah, ada tak kena marah, ceng gitu. Tak ada dah sifat sabar. Besarnya pahala sifat sabar ni ialah dia masuk syurga tanpa hisab. Tu besarnya sifat sabar tu sampai tahap masuk syurga tanpa hisab. Kalau betul-betul sabar lah. Sabar di sini sabar istilah syarak, bukan sabar istilah kita. Kita sabar marah lu, gunggang, lepas tu siap. Kita pun kata sabar dah. Tak sabar tu. Itu sabar bahasa ya, sabar ikut bahasa. Sabar dari sudut tasawuf, dari sudut nak dapat pahala ni, dia panggil kena tu, kena tak cakap apa, tak protes apa, tak kritik apa, tak marah apa, tu sabar. Boleh buat gitu. Payah. Kita nasihat orang senanglah, sabar dah. Senang cakap. Dia tak kena lah, boleh ya. Cuba kena sekali. Kena sakit ke, kena musibah apa-apa, kena bala ke, wala'iyadzubillah. Baru kita tahu kita ni sabar atau tidak. Kalau dah tak tahu, pas sudah kita ni boleh sabar ataupun tidak.
serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Serta, yakni hal keadaan kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Ketika itu kita boleh memaafkan. Datang pelbagai sebab ni, pelbagai asbab. Bab marah ni mesti ada sebab dia. Tak ada orang marah tiba-tiba tu gila lah tu. Tak ada apa-apa marah. Tu gila tu. Biasanya marah ni pun ada benda walaupun sikit sebab dia, sikit silap sikit dia marah dah. Tu yang kita nak buat. Dengan macam mana? Dengan membiasakan diri lambat marah. Itu kita sendiri ya. Inisiatif kita sendiri. Tak ada orang lah boleh tolong kita. Kalau kita ada sifat marah lajak ni, tak boleh dah orang lain tolong kita, melainkan kita sendiri tolong diri sendiri. Kita lambatkan marah dan kita maafkan. Tasamuh, betul ansu. Jangan layan sangat. Layan sangat, kita marah orang pula gini, dia akan lain perasaan lain, perasaan dengki lah, perasaan perasaan nanti nak takabur lah, riak dan sebagainya. Asal daripada sifat marah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak. Memelihara, maknanya kita tak boleh nak hilangkan, boleh pelihara. Dia beza menghilangkan dengan memelihara. Bila menghilangkan makna tak ada terus. Bila memeliharakan makna dia ada, cuma kita kontrol. Kita nak marah kita ni boleh kontrol, jangan tak boleh kontrol. Ni kadang-kadang kalau dalam bab suami isteri contohnya banyak soalan-soalan yang terlafaz tolak. Terlafaz tolak. Bukan tolak tu, talak. Cerai. Sebab apa? Sebab marah. Jadi cerai talak ni dia bukan boleh tarik balik. Sama ada cerai ke ataupun taklid cerai ke, bila dia sebut berlaku. Dia tak boleh tarik. Silap-silap tak jawab itu. Ada benda, banyak benda, beberapa perkara yang kalau lafaz akan jadi. Contohnya akad nikah. Walaupun lawak pun dia akan jadi. Contoh dalam kitab, ada satu kitab Jawi, lupa dah kitab berkenaan dengan munakahat. Dia pengarang dia ialah anak kepada Syekh Ahmad Al-Fatani. Dia buat masalah, contohnya ada dia pergi kedai, contoh pergi kedai. Pakcik tu pun kata, aku kenal kamu ni. Contoh ni. Bagi aku nikah dengan anak aku. Dia pun kata, aku terima pakcik. Lepas tu saksi banyak. Sah tu. Sah nikah tu. Aku nikah dengan anak aku. Aku nikah lah mu dengan anak aku. Dia pun kata, saya terima pakcik. Lepas tu saksi beramai. Saksi dalam kedai. Saksi kan tunggu dua ya. Dua tu dalam surat. Dalam surat saksi ni tujuan dia untuk mengesahkan ataupun untuk memastikan akad nikah berlaku. Dan dia setuju. Tu saksi tu. Jadi saksi ramai dalam kedai tu. Bukannya seorang dua makan kedai tu. Allah. Jadi jadilah akad nikah jadi. Yang kedua nazar. Dia nazar. Aku nazar sekian. Lepas tu silap nak tarik balik. Tak boleh lah. Jadi sungguh. Bila dapat apa yang dinazarkan, wajib lah buat. Asalkan betul lah benda yang nazar tu. Jadi kalau nazar, kalau saya dapat sekian-sekian, saya nak bontok kepala. Tu tak jadi. Dulu ada orang nazar nak bontok kepala. Pelik. Dia nazar ni benda hak sunat. Bukan benda hak haram, bukan benda hak makruh, bukan benda hak harus. Benda hak sunat. Kalau aku dapat sekian-sekian, aku nak puasa 100 hari. Dapat lah. Kena. Wajib ke atas aku puasa sehari. Wajib lah. Jadi nazar. Tapi kalau nazar, aku dapat sekian-sekian, maka aku akan botakkan kepala aku. Tak jadi. Botak kepala bukan ibadat. Botak kepala tu ibadat bila? Tu ke haji, ke umrah, tahallul. Tu boleh lah untuk orang lelaki. Halqur ra'si, cukur kepala. Tapi untuk saja-saja tak boleh. Tak ada ibadat namanya botak kepala. Tak ada. Saya nak buat ibadat ni, dia pergi kedai rambut nak botak kepala. Tak ada. Botak kepala jadi ibadat bila? Tu tahallul saja. Tak lain tak ada. Yang ketiga ialah apa dia? Tolak dan taklid tolak. Tu tak boleh tarik juga. Saya kalau kamu keluar rumah, dia marah kat isteri dia, gunggang-gunggang, dia pun kata, kalau kamu keluar rumah, saya tolak kamu. Terlepas cakap. Terlepas cakap, tu saya mesej, Ustaz. Macam mana? Terlepas cakap. Memang terlepas lah hukum. Terlepas memang jatuh sungguh hukum. Memang kalau dia keluar rumah cakap. Siapa suruh buat lagu tu?
Sebab tu suami-suami ni bila kahwin ni kena elok jauh-jauh perkataan cerai. Tu bisa tu. Perkataan yang bisa dari sudut bahasa Indonesia boleh. Bisa dari sudut bahasa Malaysia dan bisa dari sudut bahasa Indonesia. Bisa dan boleh. Bisa dan bisa. Bisa, perkataan bisa, dan bisa yakni boleh sungguh terjadi. Jadi biasanya macam mana boleh jadi macam tu? Sebab dia marah. Marah ke bini, buat apa? Tak baca kopi. Tu marah juga. Belum bini tak baca kopi, baca sendiri lah. Macam tak nak baca sendiri, macam tu hujang, baca sendiri, baca lah sendiri. Ya ada lah, tak kena tu pun nak besar juga. Kalau tengok surat khabar kau internet kau, FB dan sebagainya, cerai entah apa-apa. Kalau cerai tu ikut syarak tak apalah. Cerai sebab apa? Sebab tak bagi nafkah. Tak apa, memang betul lah kena boleh cerai tu. Cerai sebab apa? Sebab dia tu dera saya, dera isteri. Tak boleh lah, memang boleh nak cerai tu. Tapi cerai sebab apa? Cerai sebab tak baca kopi. Cerai sebab kopi pahit. Belik aku lah. Kita punya payah nak kahwin tu, nak pergi jumpa pak dia, nak pergi mahal lagi, nak kumpul duit lagi, nak akad nikah lagi. Tiba-tiba cerai mudah ya. Aku cerai tu. Seperti mana mudah mengakadkan akad nikah, itu juga cerai pun mudah juga. Dengan sekadar lafaz aku ceraikan kamu, ataupun kalau kamu buat sekian-sekian aku ceraikan kamu. Dia tu dia panggil ta'liq talaq. Kalau tak ada ta'liq dia panggil cerai lah. Berlaku. Jadi ada benda yang menyebabkan kita marah, kita kena lambatkan marah. Contoh isteri penyebab kita marah, ataupun suami penyebab kita marah, kita kena lambatkan marah. Relax, cool saja. Dan dalam masa yang sama kita memaafkan dia. Boleh begitu. Payah. Tengah marah tu boleh maafkan orang. Tu hebat. Wali zaman ni. Habis. Jadi dia kata memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak macam mana? Dengan menahan seorang akan barang yang di dalam hati. Benda nak keluar dalam hati, maki ke apa kita tahan. Tu menahan marah tu. Tu pelihara marah. Sebab marah ni biasa keluar perkataan kesat, perkataan yang tak betul, perkataan yang hina dan keji. Kita tahan dulu dalam hati. Tu cara memelihara marah, untuk kita melambatkan marah. Dan menolong atas menahan marah itu oleh pengetahuan. Apa pengetahuan? Ilmu. Tu mengaji. Boleh mari tak pengetahuan tanpa kita belajar? Tak ada. Jadi macam mana nak tahan marah? Kena belajar. Tahan marah lah ke mana? Macam ni. Dekat mana ada ilmu yang boleh tahan marah? Tasawuf ya. Ekoh tak ada. Akidah tak ada. Fiqh tentang ibadat, tentang munakahat, tentang muamalat, tentang jinayat. Akidah tentang ketuhanan, tentang kerasulan, tentang benda ghaib. Lepas tu yang tentang marah sifat hati, tasawuf lah. Sebab tu kita belajar ni sifat marah, lagu mana nak elakkan diri daripada bersifat dengan sifat marah. Macam mana? Dengan pengetahuan. Tu dia kata menolong atas menahan marah itu oleh pengetahuan. Dengan ilmu lah kita dapat tolong diri kita untuk tahan marah. Maknanya orang yang marah lajak ni, dia tak ada ilmu, senang cerita. Dia tidak ada ilmu menahan marah. Dia tak reti nak tahan marah, sebab dia tak belajar. Yang kedua, dan pekerjaan. Pekerjaan tahu dia? Amal lah. Bila kita tahu, mesti beramal. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia panggil, Allahumma salli ala Muhammad, siapa yang beramal tanpa ilmu, siapa yang beramal tanpa ilmu, dia itu sia-sia. Siapa yang berilmu tanpa amal, maka dia itu gila. Dia beramal, dia berilmu, dia ada ilmu tapi tak beramal, tu gila. Ataupun dia beramal tapi tak ada ilmu, itu sia-sia, sebab tidak sah. Al-ilmu bila amalin junun, wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal itu gila, amal tanpa ilmu itu sia-sia. Jadi kalau dia tidak ada pengetahuan, macam mana dia nak beramal dengan tahan marah? Dia tak boleh beramal. Dan kalau dia beramal tahan marah tapi dia tak belajar, maknanya ada kesilapan dari sudut tahan marah. Dia belajar dia nak tahan marah ni tapi tak boleh dah sokmo. Sebab apa? Sebab tak belajar. Tasawuf mungkin kita tak nampak sikit lah, tapi biasanya kok pekoh ke, kok pekoh nampak sikit. Dia tak belajar buat sembahyang raya contohnya, dia sembahyang juga tak sah sembahyang raya dia, sebab dia tidak ada ilmu. Dia tak erti.
Dia tak belajar, dia tak tahu mana rukun, mana syarat dia. Sama lah solat sembahyang fardu pun. Bak wuduk ke, mandi wajib ke, baik nipah ke. Semua tu atas dasar ilmu. Begitu juga marah mesti berdasarkan dengan ilmu, dan mestilah bila ada ilmu dia beramal. Maka apa dari sudut pengetahuan tu? Dia kata ada pun pengetahuan, maka bahawa mengetahui ia seorang akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marah seorang, melainkan bahawasanya ingkar ia seorang akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia kena tahu hal ni. Pertama, kalau dia marah, makna dia marah Allah Taala takdir begitu. Contoh hari musibah, dia berasa nak marah. Mana bila marah tu bukan marah saja tu, marah pada takdir yang telah ditentukan, yang telah dikehendaki Allah sejak azal. Makna seolah-olah dia marah Tuhan. Dia kena ingat begitu. Dia nak marah tak boleh, ini takdir Allah Taala. Walaupun orang belasah kita, orang pun tiba-tiba mari-mari penampak kita pun tu boleh kita tahan marah tu. Payah. Orang tambah-tambah apa dia? Kau lalu. Tak ada tanpa-tanpa tu. Astaghfirullahalazim. Tak ada. Tu wali tu. Patutnya gitu lah, tapi payah, benda payah. Barang payah. Dia tanpa apa kita jatuh, boleh kita tahan marah. Payah. Orang cakap boleh, payah. Jadi kalau dia tahan marah, macam mana? Dia ingat kata ini takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala nak kena aku tampur. Takdir Allah Ta'ala aku nak jatuh tangga kan? Dia pun tak marah. Tu salah satu benda yang kita perlu tahu. Yang pertamanya, kalau kita marah, makna kita marah takdir Tuhan. Kita marah kehendak Allah Ta'ala. Jadi bila kita marah kehendak Allah dan takdir Allah, makna kita marah Allah Ta'ala secara langsung. Tak boleh itu. Seolah-olah diingkar terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada atas kehendak diri seorang tu. Bukan dia tu marah terhadap kehendak diri dia, tak, kehendak Allah Ta'ala. Sebab segala perkara itu ditentukan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua benda telah ditentukan oleh Allah dengan sifat berkehendak dia. Sama ada baik ke atau buruk, dari sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik ke buruk ke, semua ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua baik, semua buruk, semua Allah Ta'ala buat. Cuma di sebuah cakapan ada saja kita kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri kita sendiri. Tapi hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu payah. Kemudian, dan ini sehabis-habis jahil. Ini mana? Iaitu berlaku keingkaran terhadap kehendak Allah Ta'ala tu. Itu sehabis-habis jahil. Itu perbuatan habis jahil. Itu cakapan mudah. Perbuatan habis jahil apa dia? Iaitu dia tu marah dan tak puas hati dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahil. Itu orang yang paling jahil, sehabis-habis jahil atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita kena elok. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi mengetahui bahawasanya dan lagi mengetahui ia seorang bahawasanya marah Allah Ta'ala itu lebih besar daripada marah seorang. Yang kedua kita kena tahu, bila kita marah, siapa lebih hebat marah ni? Allah Ta'ala ke kita? Sebab kita marah, mana kita marah kehendak Allah. Bila kita marah kehendak Allah, boleh dah Allah marah? Boleh. Dah marah kita, marah Allah Ta'ala, mana yang lebih hebat? Allah Ta'ala. Cumanya dari sudut akidah, bukan kita kata marah tu perasaan Tuhan, bukan. Marah tu makna boleh Allah Ta'ala mengazabkan kita, boleh Allah Ta'ala memberikan kita musibah dan sebagainya, boleh Allah Ta'ala membinasakan kita. Itu marah, bukan perasaan macam kita. Allah Ta'ala maha suci daripada perasaan, kerana perasaan-perasaan ni makhluk. Sebab itu Asma'ul Husna, Al-Asma'ul Husna, kalau yang makna dia itu memberi makna mutasyabihat, kena takwil. Contohnya As-Sabur. As-Sabur tu terjemah dia maha sabar. Allah Ta'ala sabar, ada perasaan sabar kan? Sabar di situ makna Allah Ta'ala melambatkan azab bagi puak-puak hamba dia yang bermaksiat. Itu As-Sabur situ. Mana melambatkan maksiat, melambatkan musibah, melambatkan bala, melambatkan azab, menangguhkan azab. Itu As-Sabur.
Begitu juga Allah Ta'ala murka. Maksud dia bukan Allah Ta'ala ada sifat marah, bukan. Tapi Allah Ta'ala mengazabkan, Allah Ta'ala berikan musibah, Allah Ta'ala berikan bala. Itu maksud marah situ. Jadi banding marah kita, marah Allah Ta'ala, mana lagi hebat Allah Ta'ala? Itu yang kedua kita kena tahu. Dan limpah kurnia Allah Ta'ala itu lebih besar beberapa kali menderhakai ia seorang akan Tuhannya, Tuhan seorang, maka tiada marah Allah Ta'ala akan ia akan seorang. Dan kita kena tahu, kalau dibandingkan dengan marah Allah, dengan marah kita, marah Allah lebih hebat. Tetapi limpah kurnia Allah Ta'ala lebih besar beberapa kali ganda menderhakai ia seorang akan Tuhannya, Tuhan seorang, maka tiada marah Allah Ta'ala akan ia. Tapi sebab apa Allah Ta'ala tak marah direct langsung, tak beri azab langsung pada orang yang maksiat? Kerana rahmat Allah lebih besar daripada kemarahannya. Rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaan Allah SWT. Maka orang yang bermaksiat tadi tak dilangsung maksiat, tak dilangsungkan azab. Bahkan diberi peluang untuk bertaubat. Kalau bertaubat, alhamdulillah. Kalau tak bertaubat, mati dalam keadaan gitu, boleh jadi Allah ampun, boleh jadi Allah tak ampun. Itu yang takut tu. Jadi orang yang dalam keadaan Islam, beriman, kalau buat maksiat, mati dalam keadaan maksiat, belum tentu confirm neraka lagi. Tapi, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala boleh ampun, Allah Ta'ala boleh tidak ampun. Boleh ni yang takut ni. Takut Allah tak ampun, masuk neraka. Lepas tu kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sentiasa kena ingat, walaupun kita banyak maksiat, tak kisahlah. Dia orang awam ke, dia ustaz ke, penuntut ilmu ke, ulama ke, masing-masing ada dosa cara dia. Orang alim cara dosa dia, cara orang alim. Orang jahil cara orang jahil, orang awam cara orang awam. Beza-beza lah. Sebab apa? Sebab setan pun cerdik juga. Takkan dia nak hasut orang alim suruh zina kot. Payah. Nak suruh zina, confirm awal-awal tolak dah. Nak suruh mencuri, confirm awal-awal tolak dah. Tapi dia hasut dari sudut mana? Dia suruh riak, dia suruh takabur. Hang ni ilmu banyak ni, lebih banyak pada kawan tu. Maksiat hati. Maksiat kuat hati pula orang alim. Kalau orang jahil pula, cara orang jahil. Macam mana maksiat orang jahil? Dia bagi, dia gerakkan suruh ibadat. Kau 3 pagi gerak tahajud. Macam pelik kan dapat pahala tu. Dah apa? Sebab dia kuat ibadat sampai lupa belajar. Lupa belajar fardu ain. Itu yang Nabi Iblis setan tak suka. Dia pun gerakkan waktu ibadat. Orang jahil ibadat. Dia jahil. Dia tak sedar dia jahil fardu ain, ibadat semua. Bagus dah di sisi kita, tapi di sisi hakikat diri dia tu, ibadat waktu tu tak afdal bagi dia. Yang afdal bagi dia belajar dulu. Belajar fardu ain. Setan beza-beza cara dia. Dah dia belajar fardu ain dah, lepas tu dia hasut pula malah ibadat. Malah buat sunat, malah hak wajib. Belajar dah, buat juga benda haram. Contoh kalau dah buat tu nak buat macam mana? Taubat balik lah tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marahi itu mengikut perintah engkau. Yang ketiga, kita hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada engkau marahi itu mengikut perintah engkau. Yang ketiga, kita kena tahu, kita ikut perintah Tuhan ke lebih besar ataupun orang yang kita marah tu ikut perintah kita? Mana satu lebih besar? Ikut perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan sekarang ni, la taghdab, jangan marah. Maka kalau kita nak marah dan kita nak suruh orang yang dimarahi itu ikut perintah kita supaya kita tak marah, mana lebih besar? Nak ikut perintah Tuhan ke nak suruh orang tu ikut kita? Besarnya perintah Tuhan. Tu yang ketiga kita kena tahu. Bila nak marah tak jadi, sebab apa? Sebab perintah Tuhan lebih besar daripada perintah aku pada orang yang aku nak marah ni. Biasanya orang marah ni ke atas bawahan lah. Tak ada. Biasanya orang bawahan marah atasan, jaga berlaku lah. Biasanya orang boleh marah ni sebab ada kedudukan lah. Sebab dia bos ke, sebab dia ketua ke, sebab dia suami ke, dia ada kuasa. Dia pun boleh marah lebih kurang. Kena ingat,
Kita kena ingat bahawasanya kita ikut perintah Allah, iaitu tak marah, itu lebih besar dan patut diikut daripada orang yang kita marah tu ikut perintah kita. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan ada pun pekerjaan. Habis. Itu dari sudut pengetahuan. Jadi kita kena tahu dah tadi. Dari sudut amal ke mana? Dan ada pun pekerjaan bahawa berkata ia seorang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nombor satu dia kata hadis menyuruh membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim pada ketika marah, meriwayatkan akan dia akan hari itu oleh Al-Bukhari dan Muslim. Waktu marah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam kitab apa nama? Kita baca waktu rakib tu panjang nama kitab, tak ingat lah. Nama tak baca. Apa dia tu? Jam'ul Fawaid. Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Dalam kitab tu ada satu fasal berkaitan dengan meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada syaitan. Iaitu inilah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi dalam kitab Syekh Sawi ala Tafsiril Jalalain disebut ta'awudz ni ada tiga bacaan. Yang pertama hak ni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu ditarjihkan oleh mazhab Imam Ahmad. Ataupun yang ketiga a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha sami'un 'alim. Sebab apa beza tu? Sebab ambil daripada lafaz Quran yang sama, cuma lafaz berbeza, lafaz ta'awuz berbeza. Biasa kitanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mazhab Syafi'i yang afdalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas tu boleh tak guna ta'awuz yang dua lagi tu? Boleh juga. Nak pakai a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim boleh, ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha sami'un 'alim pun boleh. Yang pertama kalau kita nak marah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nak marah. Begitu juga kalau kita mimpi buruk, mimpi buruk, terbangun, terjaga, atau kita pun kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas tu isyarat ludah 3 kali belah kiri. Bukan ludah sungguh. Ludah sungguh gojeng. Isteri dah sebelah pula. Tu. Kejut ke apa tu? Dia. Dah lah setan. Kan tu kena belajar. Buat isyarat dia tu gitu ya, bukan ludah sungguh. Ludah 3 kali. Kalau dapat mimpi buruk lah. Mimpi buruk sampai terjaga tu, kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas tu isyarat ludah 3 kali belah kiri. Banyak lagi lah benda yang kita perlu ta'awuz, antaranya dalam sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i sunat tiap-tiap Fatihah rakaat tu kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rakaat pertama sunat muakkad, rakaat yang selanjutnya sunat biasa. Itu mazhab Syafi'i. Jumhur ulama rakaat pertama sahaja Fatihah yang sunat ta'awuz, yang lain tak sunat. Mazhab kita sunat belaka. Jadi sembahyang jangan terus bismillah, a'udzubillah dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barulah bismillah. Jadi kalau jadi tu imam tak payah baca kuat lah. Dia baca a'udzubillah, terkejut orang. Ada setan banyak kan ni. Sampai baca kuat kan. Tak disunatkan baca jahar, baca kuat bila ta'awuz. Baca sir saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah dalam mazhab kita baca kuat lah. Dalam mazhab lain tak baca kuat. Ada yang mazhab tak baca bismillah. Tak baca bismillah sebab bismillah bukan sebahagian daripada Al-Quran. Tapi mazhab Syafi'i bismillah sebahagian daripada Al-Quran. Sebahagian daripada Al-Quran, sehingga kan dalam kitab sebut kalau kita tak tahu surah apa nak baca, kita baca bismillah, niat qasad baca Quran. Okey, kalau salah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atau kita pun mikir-mikir dan serabut, aku tak ingat bunda. Ingat bismillah. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tak apa. Satu ayat tu. Mazhab Syafi'i dia iktiraf bismillah satu ayat daripada Quran. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i ni, maka ayat yang paling sikit dalam surah Quran ialah 4 ayat. Bukan 3. Sebab apa? Sebab contoh 3 ayat yang kita maksudkan, contohkan wal asr ataupun inna a'tayna. Sebab kita tak masuk bismillah. Kalau masuk bismillah ayat pertama, jadi 4 lah.
Jadi mazhab Syafi'i, surah yang paling pendek ayat dia ialah 4 ayat, bukan 3. Sebab apa? Sebab bismillah sebahagian daripada ayat Quran. Bismillah tu ayat pertama. Kecuali surah Taubah lah. Surah Taubah tak ada bismillah. Surah Taubah tak ada bismillah. Dan tak boleh baca bismillah. Kalau kita baca pertengahan surah Taubah, tu khilaf ulama. Kalau kita baca bismillah, makruh ke haram? Tu khilaf. Ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Lebih baik tak payah baca lah. Dah nak baca je nak. Baca ta'awudh tu ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tu baca surah dia. Surah Taubah. Selain pada surah Taubah ada belakang bismillah. Dan bismillah itu bila ada, maka dia sebahagian daripada ayat Quran, maka dialah ayat yang pertama. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, kerana marah itu kerana syaitan. Mari pada syaitan marah. Marah tu sifat dia api. Maka jika tiada berhenti marahnya marah seorang dengan ini perkataan, iaitu dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka hendaklah ia seorang duduk. Kena beringat, marah berdiri, duduk. Duduk duduk relax dulu, tarik nafas. Jadi kalau dalam psikologi mungkin ada kot, dia punya step-step gini. Ini adalah hadis ya, kita buat cara hadis kan. Bukan dalam bidang psikologi, dia macam dalam lebih je lah. Sebab apa kena duduk? Kita tak reti nak cerita, kita bukan bahagian tu. Dan duduk. Atau dengan duduk, maka hendaklah ia duduk jika ia berdiri. Duduk tu bila berdiri lah. Dan hendaklah ia seorang berbaring jika ia duduk. Bila duduk, bawah duduk, apa gini. Baring tak. Dia nak turun dengan kemarahan. Dan jika tiada diam marahnya seorang dengan duduk atau berbaring itu, maka hendaklah ia seorang mengambil air sembahyang. Kalau saya ada lagi, mana? Baring, tengah marah, baring. Waktu baring tengah marah, tidur. Tidur marah kan? Ni ambil air sembahyang. Air sembahyang itulah yang boleh melegakan dan meredakan sifat marah tadi, yang membuat-buat. Mengambil air sembahyang, ambil air sembahyang cara Nabi lah. Itu cara dalam mazhab Syafi'i kita. Ambil sembahyang elok-elok, cepat-cepat lah, betul-betul marah, ambil sembahyang pun marah. Ambil sembahyang ugang cek. Ambil air sembahyang wuduk je biasa lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana khuliqa minan nari wa innama tutfa'u an-naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Hadis riwayat Abu Daud, ditulis bawah. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya syaitan itu dijadikan syaitan daripada api. Dijadikan daripada api, bukan bermaksud zat dia terbakar-bakar. Tak mesti gitu. Dah hakikat zat syaitan mana? Wallahualam, tak pernah jumpa lagi. Cuma dia daripada api. Macam Nabi Adam lah, daripada tanah. Dia tu tanah ke? Bukan, daripada tanah. Tubuh dia macam kita lah. Bukannya tanah, dia colek gitu. Bukan. Begitu juga iblis, syaitan daripada api. Hakikat ke mana? Tahu. Tapi dia diambil daripada api. Tu ya. Dan hanya saja dipadamkan akan api dengan air, maka waktu kita disyariatkan ambil air sembahyang, ambil wuduk. Sunat ambil wuduk. Dia ada benda yang ambil wuduk ni sunat walaupun tak sembahyang. Banyak benda lah. Tolong baca Quran. Antaranya marah ni. Antaranya kalau kita pergi kat Madinah tu, Telaga Aris nama dia. 7 telaga yang disinggah oleh Nabi SAW. 7 telaga tu sunat minum dan sunat berwudu. Walaupun tak ada sembahyang pun, sunat berwudu. Tuntutan khas. Habis. Dan hendaklah ia mengambil sembahyang habis. Betul? Dan maka apabila seorang marah seorang kamu, maka hendaklah ia seorang kamu tu mengambil air sembahyang. Betul? Itulah yang akan memadamkan api kemarahan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma
Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.